Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Abul Qasim al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dalam satu riwayat tentang Bunan, disebabkan bahawa dia memerlukan seorang budak perempuan untuk melayaninya, yakni berkhidmat dengannya, maka dia lalu menyatakan keperluan itu kepada saudara-saudaranya. Mereka pun mengumpulkan wang untuk membeli seorang budak dan memberitahu kepadanya inilah wang untuk membeli budak itu. Sekelompok budak sedang dibawa orang kemari. Pilihlah mana yang engkau sukai. Ketika rombongan budak itu tiba, semua mata tertuju pada salah seorang budak dan mereka berkata, itulah budak yang layak untuknya. Mereka bertanya kepada pemiliknya, berapa harga budak ini? Dia menjawab, dia tidak dijual. Mereka meminta dengan sangat-sangat agar budak itu dijual kepada mereka. Tetapi dia mengatakan, dia telah diperuntukkan bagi Bunan Al-Hammal. Seorang wanita dari Samarkand mengirimkan kepadanya sebagai hadiah. Maka budak itu pun lalu dibawa kepada Bunan dan dia lalu menuturkan perihal dirinya kepada Bunan. Al-Hasan Al-Khayyat meriwayatkan, aku sedang berada bersama Bishr Al-Hafi ketika serombongan musafir datang dan memberi salam kepadanya. Dia bertanya pada mereka, dari mana anda sekalian? Mereka menjawab, kami dari Syam. Kami datang untuk memberi salam kepada anda dan untuk menunaikan ibadat haji. Bishr berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala kerana kedatangan kamu. Mereka bertanya, maukah anda pergi bermusafir bersama kami? Bishr menjawab, boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, kita tidak usah membawa bekal apa-apa. Yang kedua, kita tidak akan meminta apa pun kepada sesiapa pun. Dan yang ketiga, jika ada orang memberikan sesuatu kepada kita, kita tidak akan menerimanya. Mereka menjawab, mengenai pensyaratan pertama kami setuju. Pensyaratan kedua juga kami setuju. Tapi mengenai pensyaratan yang ketiga kami tidak setuju. Maka Bishr lalu berkata, anda semua telah datang dengan bertawakal kepada pembekalan untuk berhaji. Kemudian dia menjelaskan, wahai Hasan, ini muridnya Hasan Khayyat, ada 3 macam sufi. Ada sufi yang tidak meminta dan jika diberi sesuatu tidak mahu menerimanya. Manusia seperti ini hidup dengan rohnya. Ada lagi sufi yang tidak meminta-minta tapi jika diberi dia mahu menerimanya. Bagi orang seperti ini disediakan pesta-pesta di balairung yang suci. Lalu ada sufi yang meminta-minta, jika diberi sesuatu dia mahu menerimanya sekadar keperluannya. Tebusannya adalah dengan memberikan sedekah. Habib Al-A'jami ditanya, mengapa engkau berhenti berdagang? Dia menjawab, aku telah mendapati jaminan Allah itulah yang patut diharapkan. Diceritakan bahawa pada masa dahulu ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Dia membawa sepotong roti, dia menyatakan, jika aku memakan roti ini aku akan mati. Maka Allah lalu menyerahkan dia kepada seorang malaikat dengan perintah, jika dia memakan roti itu, berilah dia rezeki. Jika dia tidak memakannya, maka janganlah kau beri apa-apa. Sepotong roti itu tetap dipegangnya sampai dia mati, tanpa memakannya. Dan ketika dia mati, roti itu masih ada bersamanya. Dikatakan, orang yang berjalan ke sana kemari dengan sepenuhnya, menyerahkan segenap urusannya pada Allah.
maka tujuannya akan datang kepadanya sebagaimana pengantin perempuan diiringkan kepada keluarga pengantin laki-laki. Perbezaan antara tadyi', yakni menyia-nyiakan apa yang dianugerahkan Allah, dengan tafwid, yakni menyerahkan urusan pada Allah, adalah bahawa tadyi' berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan amalan tercela. Sedangkan tafwid adalah berhubung dengan hak-hak manusia sendiri dan merupakan hal yang terpuji. Abdullah bin Mubarak menyatakan, barang siapa menerima wang 1 sen dari sumber yang tidak halal, bererti dia tidak bertawakal pada Allah. Abu Sa'id Kharas menuturkan, suatu ketika aku pergi ke padang pasir tanpa membawa bekal, dan aku memerlukan keperluan yang sangat-sangat. Jauh di sana, kulihat sebuah tempat perhentian. Maka aku merasa gembira kerana telah sampai ke tujuan. Tapi tiba-tiba aku berfikir, aku telah menjadi lemah dan bertawakal kepada sesuatu selain dia. Maka aku lalu bersumpah bahawa aku hanya akan masuk ke sebuah kota jika aku dibawa ke dalamnya. Aku menggali lubang dan mengubur badanku sampai ke dada. Tengah malam, terdengar suara gemuruh dan terdengar suara mengatakan, wahai penduduk kota, salah seorang sahabat Allah telah menguburkan dirinya di pasir. Cari dan temukan dia. Lalu segerombolan orang datang kepadaku, mengeluarkan tubuhku dan membawaku ke kota. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, cakap tentang tawakal, iaitu satu akhlak seorang hamba dengan Allah Ta'ala, dengan menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan penuh percaya, dengan penuh yakin Allah Ta'ala yang akan mencukupkannya. Umpamanya ialah seorang kekasih yang tidak mahu ditemani makannya melainkan kekasihnya. Umpamanya seorang kekasih yang tidak mahu dipujuk melainkan oleh kekasihnya. Umpama kekasih yang tidak mahu disapa dan tidak mahu berkata-kata melainkan dengan kekasihnya. Itu perumpamaan tawakal. Artinya, kalau kita ada orang paling kita sayang sekali, sayang, maka bila kita mengajuk pada orang yang kita sayang, contohlah kita mengajuk, apakah kita ingin orang lain yang memujuk kita? Pasti jawapannya tidak. Biar yang kita sayang itu pujuk kita. Kita tidak mahu yang lain. Bahkan kita sanggup mati kalau dia tak datang memujuk kita. Ada satu kisah supaya kita memahami kronologi tawakal ini. Ada seorang perempuan, dia nak bunuh diri, nak terjun jambatan. Maka ramai yang memujuknya supaya jangan terjun. Dia kata tidak sampai suami saya yang pujuk saya. Akhirnya suami dia datang dan memujuknya. Barulah dia membatalkan hasratnya untuk membunuh dirinya. Maksud cerita saya, tuan-tuan sekalian, bila kita sendiri dalam kehidupan, kita tak mahu urusan kita ini diselesaikan melainkan seorang yang kita sayang, seorang yang kita percaya. Kalau boleh, jangan. Dan kadang kalau kita pergi ke kedai kopi, yang biasa bancuh air kita tu, dia datang lambat. Ada orang lain nak buat air, tak, saya tak nak. Saya nak yang seorang lagi tu. Sampai kita rasa, kita katakan begitu kerana kita cuma letak percaya pada dia. Orang lain kalau buat teh tarik saya, buih tak banyak. Dia kalau buat, memang perfect. Maka kita tunggu dia. Dan kadang-kadang tuan-tuan dalam bab belajar pun, kita bab belajar. Kalau tak ada tok guru yang kita percaya tadi, kita tak nak belajar. Biarlah. Dia nak guru yang dia percaya, barulah dia turun, dia duduk, dia tenang, belajar. Tidak, dia resah. Dia kata, betul tak Ustaz ni cakap? Betul tak? Kalau orang yang dia tak letak kepercayaan. Tapi bila guru yang dipercayainya bercakaplah macam mana, dia kata, ya, betul. Demikian perumpamaan nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga kita, tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita, kita lihat bagaimana kita memang buat macam tu. Setengah tu dia tak nak orang lain buat air, isteri dia kena buat air. Anak perempuan dia ramai, 5 orang anak perempuan. Bila buat air, tak nak. Biar mak kamu yang buat air. Ni anak perempuan bukan tak reti buat air, tak terpercaya sebagaimana mak dia buat. Maka dia pun tunggu biar mak dia balik pasar dulu, barulah dia nak minum. Tentu begitu perumpamaan kehidupan kita banyak. Tapi bila kita menyentuh tawakal,
Bila seorang benar imannya, benar kepercayaannya, bila hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, dia tidak mahu yang lain melainkan dari Allah. Maksud dia tidak mahu yang lain melainkan dari Allah ialah dia tidak mahu mana-mana masanya itu terbuang tanpa mengingati Allah. Sebab itu sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, seorang yang kalau dia mengambil yang haram, artinya dia tidak bertawakal pada Allah. Yang sepatutnya diyakini Allah berikan kepadanya rezeki yang baik. Bila mengambil yang haram, dia sudah mengambil sesuatu yang Allah murka. Tuan-tuan, kalau kita pergi rumah orang pemurah, kita tak perlu minta apa-apa. Sebab kita tahu dia akan angkat pada kita sarapan, makan tengah hari, makan malam. Tak payah kita sebut apa-apa. Kita tahu dia akan hidangkan, dia akan ajak kita makan. Kita tidak perlu merayu. Sebab yakin kita. Demikian seorang hamba yakin dengan Allah pemurah, Allah penyayang. Allah tak akan sia-siakannya. Tuan-tuan ambil kisah tawakal ni. Sebelum kita bahaskan setiap kata-kata ini, kerana sebahagian kata-kata ini kita nampak macam ada macam over sikit tawakal. Baik, saya bawa dulu cerita. Tuan-tuan ingat waktu Sayyidatuna Hajar ditinggalkan di padang pasir oleh Ibrahim AS. Bila Siti Hajar dia letakkan di padang pasir di Mekah waktu itu yang belum ada Kaabah, belum ada penduduk, kering kontang, panas terik, dan diletakkan Hajar pula bersama anak kecil Ismail AS. Tuan-tuan bayangkan dalam keadaan itu siapa yang bertawakal? Ibrahim bertawakal atau Siti Hajar yang bertawakal? Cerita ini ialah cerita orang tawakal yang hebat. Bila Allah perintahkan Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Ya, kalau kita lah naluri seorang ayah, mak dia tak apalah, anak dia tu yang kecil. Dan kadang banyak keadaan kita fikir anak-anak kita yang kecil ni, mak dia tak apalah, pandailah urus sendiri ni, anak kecil ni macam mana. Dan bini kita pun tahu, bang anak demam, dia tak kata dia demam. Kalau dia kata dia demam, suami tak balik. Kata, bang saya demam. Suami kata, awak makanlah Panadol. Bang panas lagi, awak pergilah klinik. Tapi bila sebut, bang anak demam, dia balik. Kasih. Tapi dalam kisah Nabi Allah Ibrahim AS, waktu ditinggalkan Hajar di padang pasir, di Mekah waktu itu yang tak ada apa-apa, dengan Ismail, tuan-tuan bayangkan waktu ditinggalkan, dia terus berpaling pergi. Hajar merayu, jangan tinggal saya kat sini bang, merayu. Tapi Ibrahim tegas jalan terus. Ni Hajar pegang kaki, jangan bang. Ibrahim pergi. Lalu Hajar tanya satu soalan. Satu soalan ini membuka kepada nilai tawakal. Allahu amaraka hadha? Wahai suamiku, apakah Allah yang suruh? Allah ke perintah? Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, ajal. Ya, memang benar. Lalu kata Hajar, izan, kalau begitu, lan yudayyi'ana Allah. Allah tak akan sekali-kali sia-siakan kami. Tak akan sia-siakan kami. Tak akan biarkan kami. Lalu Hajar tidak lagi merayu. Maka Ibrahim pergi meninggalkannya. Selepas jauh, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan zuriatku, isteri dan zuriatku, fi wadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada apa-apa sumber makanan. Tidak ada semua makanan. Artinya Nabi Allah Ibrahim letakkan satu pergantungan pada Allah, doa supaya Allah jaga isteri dan anak-anaknya. Maka Ibrahim berlalu pergi. Maka Hajar tidak lagi ingat suami dia, tetapi dia ingat satu benda, Allah yang memerintahkan. Allah tak akan sia-siakan. Maka dia menggunakan usaha yang Allah perintahkan. Waktu Ismail AS menangis, inginkan air, menangis ingin menyusu, dan Hajar pula susunya sudah kering, dia sendiri tak minum. Maka dia mula melakukan apa yang Allah perintahkan, mencari air. Ke sana, ke sini. Sehingga mulianya pencariannya, hari ini kita melaksanakan sa'i.
sebagai pahala yang berterusan kepada hajab sehingga hari kiamat. Seluruh umat Islam. Sehingga ditemukan, sehingga Allah Ta'ala dengan memerintahkan Jibril untuk memancarkan air Zam-Zam di bawah telapak kaki Ismail AS. Jibril mengibahkan sayapnya dan mewujudkan mata air Zam-Zam. Yang dinamakan Zam-Zam itu oleh Hajar sendiri dengan berkata Zam-Zam, air tajamma', kumpul. Bila air Zam-Zam itu keluar, maka dia mengalir, maka Hajar bimbang ia akan kering di sana. Maka dia kata Zam-Zam, dia bercakap dengan air. Zam-Zam artinya berkumpul, bertakung, membentuk satu takungan. Kata Nabi SAW, kalau Hajar tidak berkata Zam-Zam, nescaya Zam-Zam menjadi lautan. Dia mengalir tadi. Kalau dia biarkan, biarnya mengalir, maka dia akan menjadi lautan Zam-Zam, bukan telaga Zam-Zam. Sebab dia Zam, di situ Hajar sedikit bimbang, takut air ini kering. Sewaktu sebelum itu tawakalnya cukup luar biasa, maka tawakalnya mula berkurangan sedikit. Tapi kita cakap kurang ni, banding dengan kita jauh lah, kita memang jauh daripada, maksudnya dalam makam tertinggi dia, tiba-tiba dia mula rasa sedikit bimbang. Maka dia berkata Zam-Zam. Akhirnya yang patut menjadi laut bertukar menjadi telaga Zam-Zam. Telaga Zam-Zam. Namun dalam peristiwa dan kisah ini, apa yang tuan-tuan faham? Kisah bagaimana Ibrahim tawakal, bagaimana Hajar tawakal. Artinya di sini, betapa perlu kita memahami tawakal pada Allah waktu berhadapan dengan makhluk-makhluknya. Dan ketakutan-ketakutannya, kebimbangan-kebimbangannya, kita ada Allah. Kalau manusia merancang segala kejahatan, maka kita berkata, kita ada Allah. Waktu manusia berusaha untuk memberi manfaat, kita katakan kita ada Allah. Yakni saya tak meletakkan harapan pada benda-benda itu semua. Maka inilah yang kita lihat dalam kehidupan kita. Tuan-tuan ambil satu contoh. Apa yang berlaku pada Bunan Al-Hammali. Bunan ni satu hari dia nak seorang budak khadam, nak membantu kerja rumah. Maka dia pun keluarkan duit untuk membeli budak ni. Maka dia suruh keluarganya cari. Maka bila keluarganya pergi ke tempat di mana budak ini dijual, lalu mereka nampak seorang budak yang baik. Nampak budak ni baik, boleh tolong ni. Dan mereka meminta membelinya. Lalu penjual tadi tak nak jual. Saya tak nak jual. Sebab ni budak ni sudah orang booking. Seorang wanita dari Samarkand dah booking untuk beri budak ini pada seorang lelaki namanya Bunan. Walau Bunan dia nak beli. Tapi lihat bagaimana jaminan Allah jauh lebih cepat daripada apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Contoh gini tuan-tuan, kita kadang-kadang rasa nak makan durian. Rasa tak rasa nak makan durian. Tahu-tahu kita pun keluar pergi cocok bank, keluar duit. Tahu-tahu orang hantar durian kat rumah. Ya Allah. Baru kita nak beli, orang dah hantar. Itulah dinilai tawakal pada Allah. Kita tuan-tuan rasa nak minta kerja. Dah habis PKP ni nak kerja lah. Minta orang siapa kerja? Okey. Minta ngaji Azman lah contoh. Belum kita buka mulut Haji Azman kata nak kerja tak? Saya ada kerja lah, saya nak suruh awak kerja. Lihat bagaimana cepatnya takdir Allah itu sendiri daripada apa yang kita bayangkan. Kita bayang biarlah dia offer gaji mahal sikit lah, 2,500 ke. Dah kira bayar rumah, bayar kereta, bayar anak-anak sekolah. Si yang offer kita kerja, awak kerja saya bagi awak 3,500. Ya Allah, banyak lagi daripada apa yang kita nak. Demikian kalau kita lihat dalam kehidupan kita, itu berlaku. Ia berlaku pada saya, berlaku pada tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita baru niat nak makan cendol durian. Baru niat nak makan. Rasa nak makan cendol durian. Tiba-tiba tak semena-mena seorang datang bawa sekotak cendol durian. Cendol durian. Kita fikir nak rasa sesudu je. Dia bawa sekotak. Demikian dalam perjalanan hidup kita. Kita kadang-kadang terfikir rasa nak kahwin. Dah lama membujang contoh. Tiba datang orang firman, kau tak nak kahwin. Ni ada seorang budak perempuan, dia pun tengah cari jodoh. Jadi
Demikian kadang-kala niat kita datang bahagian kita. Kenapa? Semua telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lepas lihat bagaimana kisah Al-Bunan. Dia nak beli budak. Memang budak tu dah nak diberikan kepadanya secara percuma. Tanpa dibeli. Tuan-tuan, kita ke pasar. Ke pasar payahnya cari parking. Berputar, berpusing. Kalaulah ada parking betul-betul dekat pintu masuk. Kata kita, kalaulah ada. Maka waktu kita terdetik begitu, betul-betul orang yang dekat depan pintu tu keluar dan kita pun masuk. Kita dapat. Ia bukan kebetulan. Dalam hidup ni tak ada kebetulan. Itu takdir Allah. Orang bercakap kebetulan ni sebab dia tak percaya pada takdir Allah. Hidup kita semua Allah dah tentukan. Sebab itu tuan-tuan, bersangka baik pada Allah dan jangan sekali melanggar sempadan Allah. Jangan. Kali kita dah sebut sebelum ini, rezeki itu dalam perjalanan. Kadang-kala dia lambat kerana maksiat kita. Kadang-kala dia lambat kerana keyakinan kita pada Allah tu kurang. Kadang-kala kita lambat sebab kita telah menceroboh hak Allah Ta'ala. Rezeki akan sampai lebih cepat daripada kita bayangkan bila kita mentaati Allah. Lebih cepat. Kita tak terbayang lagi nak sarapan pagi ni. Nak kuliah je. Tak terbayang. Sarapan tunggu dah kat luar. Tunggu dah. Belum terbayang. Kita bayangkan kita cuma nak kuliah subuh. Berilmu. Dan kita cuma nak dengar kuliah subuh. Nak dapat ilmu. Sarapan dah siap. Artinya tuan-tuan, waktu kita buat perintah Allah, jangan takut bahagian rezeki kita, jangan takut mana-mana bahagian dunia kita, dia tak akan hilang. Dia tawakal bermaksud seorang itu tetap kekal kukuh kuat melaksanakan perintah Allah walaupun pun berlaku. Beginilah nilai tawakal. Sebab tawakal ini ialah satu sifat untuk menjadikan kita sentiasa tenang dalam ibadat. Kita sentiasa bersungguh dalam ibadat. Kita sentiasa mengutamakan hak Allah dalam semua perkara. Dan kita meletakkan pergantungan mutlak kepada Allah. Maka dengan itu datang apa yang kita inginkan dari hal dunia yang kecil tu. Dia ceritakan bila Bishr, tuan-tuan sekalian, Bishr ini, satu gerombongan nak pergi haji dengan dia. Mereka suka pergi haji dengan ulama'-ulama'. Macam kita hari ni lah. Mana-mana ustaz-ustaz yang bawa umrah, kita nak pergi dengan dia. Tapi Bishr kata boleh. Dengan syarat. Pertama, jangan minta dengan orang. Yang pertama, jangan bawa bekalan. Yang kedua ialah jangan minta dengan sesiapa pun. Yang ketiga, kalau orang bagi, jangan ambil. Kata rombongan haji ni, Syekh, yang pertama jangan bawa bekalan, okey. Boleh. Yang kedua, jangan minta, boleh. Yang ketiga, kalau orang bagi pun kita tak ambil, habis nak makan apa? Fikir ni. Tentu kalau benda ni kita praktik dalam diri kita, kita pun terfikir, macam mana kita tak ada apa, kemudian jangan minta, orang bagi pun jangan ambil. Macam mana kita rasa, macam mana ia boleh berlaku? Macam kita bayangkan tuan-tuan sekalian, kita kalau tak ada bantal, macam mana nak tidur? Kita bayang. Tak ada selimut, kan sejuk. Kita terfikir, walah kita tidur duduk je dalam kuliah, cukup. Cukup tidur tu. Kita terfikir cara tidur macam kita selalu buat. Allah nak beri macam, kita tak pernah lalui benda tu. Tapi kita terfikir, kalau saya tak bawa apa-apa dan saya tak minta dengan saya, kalau orang bagi saya tak nak, macam mana boleh berlaku rezeki? Ia datang sebagaimana datang ajal kamu. Ia akan datang sebagaimana datang ajal kamu. Tuan-tuan sekalian, macam saya sebut, apakah kenyang selalunya datang dengan cara makan? Kadang-kala banyak mana tuan-tuan dengan kita makan, kita berpenyakit. Kadang kita tak makan, okey lah, gagah lah rasa. Itu tak sarapan tu nampak kuat, nampak gagah. Nampak okey, sampai ke petang, gagah awak. Belum minum air, belum apa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh, macam kita selalu tengok, api panas. Tapi, boleh tak Allah jadikan api itu sejuk? Dan ia berlaku pada Ibrahim AS. Pisau, sifatnya ialah melukakan, membunuh. Boleh tak pisau itu tidak melukakan? Dia jadi macam masaj. Urut kita je. Orang tikam belakang macam urut badan. Oh, sedapnya. Dia tak rasa macam membunuh. Ia boleh berlaku. Semuanya boleh berlaku. Sebab itu, Syekh Bishr nak lihat sejauh mana dia punya kuat tawakal. Lalu,
Kata Bashir, kalau begitu, kamu ni bertawakal dengan bekalan para haji yang lain. Baik. Kalau kamu misal kata tak nak bawa bekal, boleh terima. Dan kamu tak nak minta dengan orang, boleh terima. Tapi kalau orang bagi, tak boleh terima, kami tak boleh. Berarti kamu masih berharap pada makhluk. Kalau kamu pergi haji tak bawa bekal, tak minta, orang tengok kesian, dia tak dapat bagi. Artinya kamu bergantung pada dia. Kita kadang-kadang tuan-tuan nak orang kesian kat kita. Nak orang kesian. Berarti kita tak tawakal pada Allah. Kita tu pun tunjuk baju kita compang-camping. Kita pun ceritalah susah. Biar orang kesian kat kita. Sebenarnya di situ kita lihat, walaupun kita kata saya tawakal pada Allah, dia Ustaz, rupanya kita sedang memberi suatu pergantungan pada makhluk. Biar dia kesian, biar dia simpati kat kita, dia pun tolong. Artinya masih lagi tawakal kita rendah. Untuk letak semutlaknya kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kata beliau, wahai Hasan, Hasan Khayyat, orang miskin tu ada 3 jenis. Ada satu yang paling hebat. Dia tak minta dan dia tak terima. Golongan ini. Yang kedua, dia tak minta tapi bila diberi dia ambil. Ini golongan yang berada pada kedudukan di sisi Allah. Bi hadratil Quds. Dan golongan ketiga, dia minta tapi kerana keperluan dia je. Bila lebih pada keperluannya, dia akan bersedekah. Ketiga-tiga mereka ni mulia. Yang pertama, tak minta dan tak terima. Yang kedua, mereka yang tidak minta. Bila diberi, diterima. Yang ketiga, mereka meminta tapi keperluan mereka, apa je lebih, mereka akan sedekahkan. Mereka tak akan ambil. Kerana seorang boleh meminta dengan keperluan dia, tapi tidak untuk menjadi kaya dengan meminta. Kerana kita diajar untuk bekerja, berusaha. Baik. Okey, ini saja kesimpulan supaya tidak ada pergantungan dengan makhluk. Lalu seorang berkata, Ustaz, apakah Nabi SAW yang sahabat-sahabat datang beri macam-macam dan Nabi menerimanya, apakah Nabi berada pada kedudukan yang kedua? Sedangkan di sini disebut kedudukan pertama, tak minta dan tidak menerima. Maka jawab kita pada Nabi SAW, kita tidak boleh melihat, kita tidak boleh, kita meyakini bahawa pergantungannya pada Allah luar biasa, 100%. Kita bercakap pada orang yang belum terlatih hatinya bergantung pada Allah. Para Nabi SAW, sama ada mereka meminta, mereka diberi tanpa diminta atau segalanya, hati mereka bulat dengan Allah, tak berbahagi-bahagi melainkan dengan Allah. Kita bercakap kita yang pernah lemah ni. Kita yang lemah ni, yang bila tak minta kan terasa macam Tuhan akan, oi mati dah aku kau tak minta ni. Bukan kata tak minta, kadang-kadang kita kena buang kerja pun dah rasa nak mati dah. Mati dah aku ni, kena buang kerja. Kita tuan-tuan kadang-kadang pencen kita sikit rasa dah mati. Biasa gaji 8,000, pencen 4,000, mana cukup, mati dah aku kali ni. Kita dengar rezeki ada pun rasa nak mati sebab lemah pergantungan pada Allah. Para Nabi SAW, mereka ni hati mereka dah bulat dengan Allah. Sebab itu mereka dalam kedudukan apa pun mereka paling tinggi. Tapi kita bercakap kita yang sedang melatih diri. Tak melatih diri macam kita sebut seorang pelajar lah. Pelajar kalau study tak ingat makan, ni pelajar paling cemerlang. Pelajar yang mana dia berhenti waktu makan, ini juga pelajar yang hebat. Tapi pelajar yang asyik makan, tak study-study, ini masalah pelajar ni. Dan kita kenal kalau tuan-tuan duduk asrama, kita jumpa ni budak-budak bijak ni, rajin. Macam mana? Dia tak pernah fikir jadual makan. Dia study. Ni dah bunyi loceng makan, dia study lagi. Tak lapar ke dia? Tak, dia tak peduli benda tu. Bukan kepedulian dia makan pagi, tengah hari, tak ada. Ada setengah lagi pelajar, dia rajin. Tapi bila bunyi je loceng makan, dia akan makan. Kemudian dia kembali baca. Ada yang ketiga ialah, yang kita katakan tak study, dia cuma nak makan je. Makan dia kerja dia. Ya, dia tetap cemerlang duduk asrama, dia tetap cemerlang. Namun kita dapat lihat siapa yang paling bagus. Esok pergantungannya. Habib Al-A'jami, ketika mana ditanya, mengapa engkau berhenti berdagang? Kenapa kamu berhenti daripada bisnes? Dia kata, aku mendapati jaminan Allah sudah cukup. Baik, tuan-tuan nak faham kisah Habib Al-A'jami, mudah. Kita ambil begini.
Kalau tuan-tuan pernah baca kisah sahabat, iaitu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda ni seorang peniaga. Dia masuk Islam lambat selepas tamatnya perang Badar. Dan dia baik dengan Abdullah bin Rawahah, saudara dia. Maka Abu Darda ni, dia berniaga macam biasa. Tiba-tiba dia rasa ruginya, dia tak dapat bersama Rasulullah, belajar, pengajian. Lalu dipindahkan perniagaannya dekat dengan masjid Nabi, supaya dia boleh masuk masjid cepat. Lama kelamaan dia rasa tak boleh, mana boleh hatiku ni bersimpang siur, nak belajar, nak berniaga. Akhirnya ditutup perniagaannya untuk terus kekal bersama Nabi SAW. Kekal. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Kalau ada dunia kita menghalang kita ingat Allah, kalau ada dunia kita yang menghalang kita daripada merasakan kemanisan ibadat pada Allah, maka kita tak akan biarkan dunia ini akan merosakkan hubungan dengan Allah. Tidak mungkin. Kerana apa? Kerana bersama dengan Allah itu yang kekal. Dengan dunia ini semua sementara. Tak mungkin kita memilih sementara meninggalkan yang kekal. Walaupun kebanyakan manusia kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu melebihkan kehidupan dunia sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita banyak dalam persimpangan hidup kita tuan-tuan sekalian. Bila bercampur dunia akhirat, kita banyak lebihkan dunia. Lemahnya tawakal kita. Tapi kalau sekiranya benar tawakal kita, bila bertembung dunia akhirat, kita akan utamakan akhirat. Bila bertembung perintah Allah dengan perintah manusia, kita akan utamakan perintah Allah, walau dimarahi oleh manusia. Maka itulah jiwa tawakal. Tapi ramai mana manusia, tuan-tuan bercakap, Ustaz, saya bukan tak nak pergi kuliah, Ustaz, saya bukan tak nak ke masjid, Ustaz, tapi mu itu sedang mengikis tawakalmu sehingga semakin hilang. Tuan-tuan, kita dalam perintah Allah, kita tak ada tapi. Kita ada keusaha untuk mengatasinya. Sebut je perintah Allah, tak ada istilah tapi. Ustaz, saya nak ikut kuliah Ustaz. Nak ikut Ustaz, tapi. Dia mari buah tapi, dia ke tepi lah kita. Tapi ini mengikis tawakal kita pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena belajar dalam hidup kita. Bila ia perintah Allah, kita katakan, ya, keutamaan kita. Tapi saya ngantuk ni, buang ngantuk. Ini perintah Allah. Tapi saya lapar, ini perintah Allah, utamakan. Tapi saya ada kerja sikit, utamakan perintah Allah. Tapi saya dah janji Allah dulu. Tuan-tuan, semua benda kalau kita letakkan Allah keutamaan, itulah orang yang benar tawakal. Tetapi bila perintah Allah, perintah manusia seimbang, atau lebih teruk lagi perintah Allah kemudian, kita perlu lihat tawakal kita sudah rosak. Kita lebih percaya kepada makhluk dan keuntungan berurusan dengan makhluk berbanding Allah dan keuntungan berurusan dengan Allah. Sedangkan semuanya berada di tangan Allah. Semuanya berada dalam kuasa Allah Ta'ala. Moga-moga tuan-tuan datang sifat benar tawakal kita pada Allah dan kita benar-benar meletakkan keutamaan perintah Allah daripada segala perintah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.